Okey, sebagai permulaan sesi pembentangan ini, saya akan masuk terus kepada pengenalan. Jadi, dari segi konsep, kita boleh takrifkan pembangunan ekonomi itu sebagai satu cabang ilmu ekonomi yang berlaku selepas Perang Dunia Kedua, iaitu di antara tahun 1950 dan 1960. Pada awal kemunculan era pembangunan ekonomi ini, didapati bahawa kebanyakan negara dibelenggu dengan isu-isu ekonomi yang sering berlaku, antaranya seperti isu kemiskinan, peningkatan kadar pengangguran dan ketidakseimbangan agihan pendapatan. Tapi pada hakikatnya, aspek pembangunan ini bukan sekadar melihat kepada komponen-komponen pembangunan ekonomi saja, namun ianya juga mempunyai konsep yang luas yang merangkumi aspek lain seperti moral, sosial, politik maupun dari segi agama. Namun dalam perbincangan ini, kami akan memfokuskan kepada pembangunan ekonomi bagi beberapa buah negara yang telah terpilih. Kemudian dari sudut pertumbuhan ekonomi, maksud yang perlu kita faham adalah ianya memberikan maksud yang luas dan bukan hanya tertumpu kepada pertumbuhan ekonomi semata-mata. Bagi konsep pertumbuhan ekonomi pula, ianya ditakrifkan sebagai satu peningkatan dalam nilai output benar, barang-barang dan perkhidmatan. Dan kebiasaannya, dalam menilai dan mengukur sesuatu pertumbuhan ekonomi negara, nilai KDNK dan pendapatan per kapita merupakan satu komponen yang paling penting dan perlu diambil kira. Jadi dalam perbincangan ini, perkara penting yang perlu kita faham adalah apakah faktor-faktor ataupun komponen penting yang ada dalam sesebuah negara tersebut sehingga negara itu dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat. So, bagi mengukur prestasi sesebuah ekonomi ataupun pertumbuhan ekonomi bagi sesebuah negara, terdapat tiga komponen penting yang harus kita lihat. Yang pertama adalah aspek pengumpulan modal, di mana ianya merangkumi modal, alatan fizikal dan sumber manusia seperti tenaga buruh. Yang kedua adalah aspek pertumbuhan penduduk, manakala aspek yang ketiga adalah dari segi tingkat kemajuan teknologi. Seterusnya adalah perbincangan isu. Dalam perbincangan isu ini, kita akan ambil kira pandangan dari sudut teori atau model pergantungan antarabangsa di mana sesebuah negara itu dikatakan sukar untuk mengalami pertumbuhan ekonomi yang pantas bukan disebabkan oleh masalah dalaman negara itu sendiri. Namun, teori ini percaya bahawa terdapat isu kekangan atau sistem politik ekonomi terhalang di peringkat domestik maupun peringkat antarabangsa. Teori ini juga mengatakan bahawa punca sesebuah negara membangun itu sukar untuk membangun dengan pantas adalah kerana negara ini sangat bergantung kepada negara luar atau negara maju sehingga dapat dikawal oleh negara-negara maju, iaitu pengawalan dari segi ekonomi, politik maupun sosial sehingga menyebabkan negara kurang membangun ini terperangkap dengan pergantungannya dengan negara maju. Dalam erti kata lain, pergantungan yang tinggi antara negara kurang membangun dengan negara maju ini akan menyebabkan wujudnya isu negara maju mendominasi negara mundur. Oleh sebab itulah kumpulan yang menerajui teori pergantungan antarabangsa ini mengatakan bahawa negara mundur akan terus mundur, manakala negara maju akan terus maju. Oleh itu, dalam perbincangan ini, kami memfokuskan kepada tiga indikator pertumbuhan ekonomi iaitu tenaga buruh, pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi bagi negara Indonesia, Malaysia, Colombia dan Myanmar dari tahun 2014 hingga 2018. Hal ini kerana tokoh-tokoh ekonomi terdahulu percaya bahawa sesebuah negara mengalami tahap pertumbuhan ekonomi yang pesat adalah disebabkan oleh peningkatan dalam ketiga-tiga indikator tersebut. Rajah 1 menunjukkan purata bagi pertumbuhan ekonomi antara 4 negara iaitu Malaysia, Myanmar, Indonesia dan Colombia dalam tempoh 4 tahun 2014 hingga 2018. Berdasarkan hasil analisis, negara Myanmar merekodkan jumlah pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi berbanding dengan 3 negara lain iaitu sebanyak 6.54%. Manakala, bagi negara Colombia mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang paling rendah berbanding 4 negara yang lain iaitu sebanyak 2.72%. Bagi negara Malaysia dan Indonesia, masing-masing mencatatkan jumlah pertumbuhan ekonomi sebanyak 5.22% dan 3.64%. Tambahan pula, negara Myanmar mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi disebabkan oleh negara ini bergantung kepada pertanian. Ianya menyumbang kepada 25.6% daripada KDNK negara
dan sekitar 23% ekspor, jelaslah bahawa negara Myanmar ini tidak bergantung kepada mana-mana negara luar dari aspek pertanian. Oleh itu, hasil analisa ini menunjukkan teori pergantungan atau model pergantungan antarabangsa dapat dilihat dengan jelas. Seterusnya, Rajah 2 menunjukkan purata bagi tenaga buruh 4 negara iaitu Malaysia, Myanmar, Indonesia dan Colombia dalam tempoh 2014 sehingga 2018. Berdasarkan hasil analisis, pertumbuhan ekonomi di negara Indonesia mencatatkan yang tertinggi disebabkan purata tenaga buruh yang dicatatkan sebanyak 132,546,312 orang berbanding dengan 3 negara yang lain. Malaysia mencatatkan sebanyak 15,283,308 orang yang menunjukkan bilangan purata yang terendah di antara 4 buah negara. Myanmar dan Colombia masing-masing mencatatkan 23,622,265 dan 25,116,677 orang bagi purata tenaga buruh di negara masing-masing. Hasil analisis ini menunjukkan teori pergantungan atau model pergantungan antarabangsa dapat dilihat. Indonesia mencatatkan data yang tertinggi dan menunjukkan negara tersebut tidak bergantung kepada mana-mana negara luar dari aspek permintaan buruh. Malah, negara Indonesia merupakan antara negara yang mempunyai penawaran buruhnya lebih tinggi berbanding permintaan buruh. Berlainan dengan negara Malaysia yang dapat kita lihat mempunyai banyak buruh asing terutama dalam sektor pembinaan dan pertanian. Kesimpulannya, negara Indonesia mempunyai pertumbuhan ekonomi yang cepat dengan mempunyai purata jumlah tenaga buruh yang tinggi. Okey, Rajah 3 sebelah menunjukkan purata bagi tingkat kemajuan teknologi dalam tempoh 2014 hingga tahun 2018 bagi keempat buah negara yang terpilih iaitu negara Malaysia, Myanmar, Indonesia dan Colombia. Berdasarkan hasil analisa tersebut, didapati bahawa Malaysia ni mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang pantas disebabkan oleh penggunaan teknologi bagi negara Malaysia adalah jauh lebih tinggi berbanding dengan negara Myanmar, Indonesia dan Colombia, iaitu mencatatkan sebanyak 1.22% daripada KDNK. Nilai ini telah menunjukkan perbezaan yang amat ketara dengan negara Myanmar iaitu hanya menyumbang sebanyak 0.07% daripada jumlah keseluruhan KDNK bagi negara tersebut. Manakala negara Indonesia dan Colombia tidak menunjukkan perbezaan yang amat ketara iaitu mencatatkan penggunaan tingkat teknologi masing-masing sebanyak 0.25% dan 0.24% daripada KDNK. Maka dalam kes ini, negara Malaysia dikatakan cepat membangun dan buktinya kita dapat lihat dari segi tingkat penggunaan teknologi negara Malaysia amat tinggi. Tambahan pula, negara Malaysia tidak terlampau bergantung kepada teknologi dari negara luar dan ini menyebabkan negara Malaysia ni cepat membangun berbanding dengan negara-negara membangun yang lain. Perkara ini juga selaras dengan hasrat kerajaan Malaysia menerusi Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi iaitu MOSTI untuk mentransformasikan negara Malaysia ni sebagai sebuah negara pengguna teknologi kepada pencipta teknologi dan pembangun teknologi. Rajah 4 menunjukkan purata jumlah populasi bagi keempat-empat negara terpilih iaitu Malaysia, Myanmar, Indonesia dan Colombia dalam tempoh bermula tahun 2014 hingga tahun 2018. Hasil analisis daripada graf tersebut menunjukkan negara Indonesia mempunyai kepadatan penduduk yang paling tinggi iaitu seramai 266.9 juta penduduk. Hal ini mendorong kepada kadar pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat di negara tersebut berbanding 3 negara lain disebabkan oleh jumlah populasi di Indonesia menunjukkan jurang perbezaan yang sangat besar dalam konteks jumlah penduduk yang tinggal dalam sesebuah negara. Selain itu, negara Malaysia merekodkan bilangan penduduk yang paling rendah dalam catatan angka 31.5 juta penduduk. Manakala negara Myanmar dan Colombia masing-masing mencatatkan angka seramai 52.6 juta penduduk dan 47.8 juta penduduk. Apabila dibincangkan mengenai teori pergantungan antarabangsa, negara Indonesia dengan kapasiti jumlah rakyat yang sangat ramai ini, ia mempunyai potensi untuk merancangkan lagi aktiviti ekonomi dalam skala yang besar dalam tempoh jangka masa panjang, serta diramalkan ia akan menjadi sebuah ekonomi keempat terbesar dunia menjelang tahun 2045.
Ini membawa maksud bahawa nisbah kebergantungan modal manusia negaranya terhadap negara lain adalah kecil. Oleh itu, jelaslah bahawa pertambahan jumlah penduduk sememangnya memberikan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap prestasi pembangunan ekonomi sebuah negara. Sebagai penutup pembentangan daripada kumpulan kami, jelaslah bahawa daripada kesemua negara yang telah dipilih, negara Myanmar menunjukkan kadar pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi berbanding negara Indonesia, Colombia dan Malaysia. Ini kerana analisis menunjukkan bahawa negara Myanmar ni sangat bergantung kepada hasil pertanian di dalam negara itu sendiri. Jika dilihat dari sudut teori pergantungan antarabangsa, sesebuah negara yang tidak bergantung kepada negara-negara luar yang maju, maka negara tersebut akan mudah untuk mengalami pertumbuhan yang pesat. Perkara ini juga berlaku kerana negara yang hanya menggunakan hasil bumi negara itu sendiri dan tidak akan terikat dengan mana-mana negara lain. Ini berbeza jika nak dibandingkan dengan negara lain seperti Colombia yang masih lagi bergantung kepada negara luar sehingga menyebabkan negara itu tersangkut dan terikat dengan pergantungan tersebut. Maka situasi ini jelas menunjukkan bahawa negara Myanmar ni kurang terikat dengan mana-mana pergantungan antarabangsa menyebabkan negara tersebut cepat untuk membangun. Situasi ini sangat berbeza dengan pertumbuhan ekonomi di negara Colombia yang hanya mencatatkan 2.72% berbanding negara Myanmar, Indonesia dan Malaysia. Data ini telah membuktikan bahawa negara Colombia ini boleh dikategorikan kepada sebuah negara yang berada pada tahap yang mundur dari segi ekonomi. Ini berlaku kerana analisis menunjukkan bahawa negara Colombia merupakan sebuah negara yang memiliki ekonomi pasaran bebas di mana negara ini mempunyai pergantungan antarabangsa yang tinggi. Buktinya dan kita dapat lihat bahawa negara Colombia ini telah mengadakan hubungan perdagangan dan pelaburan besar dengan negara besar Amerika Syarikat. Jadi perkara ini selaras dengan teori pergantungan antarabangsa yang mengatakan bahawa sesebuah negara yang terlampau bergantung kepada negara yang maju ini akan sukar untuk mencapai pembangunan yang pesat. Maka seperti pandangan yang telah disebut dalam teori pergantungan, kajian kami juga percaya dan tidak menafikan bahawa dalam dunia ekonomi ini pada masa sekarang, sesebuah negara akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat dan manakala setengah lagi negara yang lain akan kekal mundur. Jadi sekian itu sahaja daripada kumpulan kami. Assalamualaikum.